Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa biyassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Okey, jom. Hari ni kita nak masuk topik baru, bab 8, transformasi isometri. Which is ini adalah salah satu topik dalam matematik tingkatan 2 syllabus ASSM. Okey, so sebelum kita nak mula, kita nak kenalkan diri dulu. Of course, mesti ada yang belum kenal dulu kan? Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Insyira. Okey, jom kita belajar sama-sama. Okey, apa tu transformasi isometri ni sebenarnya? Apa dia transformasi ni? Of course, perkara pertama yang cikgu nak adik-adik tahu adalah apa itu transformasi. Apa makna transformasi, awak kena faham. Ingat, transformasi kalau kita ambil daripada bahasa Inggerisnya adalah transform. Kalau kita tukar pada bahasa Melayunya adalah merujuk kepada perubahan ataupun perpindahan. Ini adalah keyword yang adik-adik kena tahu. Perubahan ataupun perpindahan. Perubahan apa? Perpindahan apa, cikgu? Okay, dengar betul-betul. Part ni sangat core. Perubahan atau perpindahan apa? Perubahan atau perpindahan yang melibatkan suatu objek. Asalnya dia adalah objek. Contoh ni objek ni segi 4, tepat, yang kita namakan dia sebagai A, dan dia berubah tempat dia, berubah kedudukan dia, berubah lokasi dia. Okey, boleh jadi daripada sini pergi ke sini. Itu namanya transform. Okey. So kita panggil dia ini sebagai A celik. A apostrophe. Lebih kurang macam itulah. Perpindahan objek kepada image. Okey, ini part yang sangat penting juga. Okey. Dalam terma transformasi isometri, maksudnya dalam topik ni, antara terma yang adik-adik kena ingat adalah, yang pertama adalah ini adalah objek, iaitu gambar asal. Okey? Dan bila berlakunya perubahan tempat, kita panggil dia sebagai image. Dia faham ke faham? Okey? So, yang kedua adalah, selain daripada adik kena tahu objek, image, adik-adik kena tahu bagaimana untuk menterjemahkan yang mana satu objek, yang mana satu image dengan tata tanda. Tata tanda macam mana? Yang macam ni. Kalau ada diperasan, ini A saja, yang ni A ada tanda celik sini. Itu bermakna ini adalah image kebiasaannya. Walaupun kadang-kadang ada setengah soalan, dia bagi objek contoh ni O, yang image adalah dia kata K contohnya, pun boleh diterima. Bergantung kepada soalan lah. Of course, kena baca dulu soalan, apa yang soalan bagi tu. Boleh ke boleh? Alright, good job. So, apa lagi yang cikgu nak adik-adik tahu Okey, dalam topik transformasi, selain daripada kita tahu dua benda ni, iaitu ini objek, ini image, okey. Ini A ataupun ini A celet, okey, maksudnya identiti yang merujuk kepada ini adalah objek dan ini adalah image. Adik-adik kena tahu adalah apa dia? Adalah syarat. Okey, syarat yang menepati untuk setiap transformasi yang menunjukkan itu adalah perubahan ataupun perpindahan. Syarat-syarat dia apa? Okey, tengok dekat sini. Ada dua syarat utama. Ada dua syarat utama. Yang pertama, pastikan dia punya bentuk adalah sama. Bentuk adalah sama. Cuba tengok contoh yang cikgu bagi ni. A dengan A celik. Adakah sama? Yes, sama. Okey. Yang kedua, pastikan dia punya saiz adalah sama. Inilah syarat dua utama. Dua syarat utama yang adik kena tahu. Bentuk sama dan saiznya sama. Okay, let's say kalau cikgu main game sikit dengan adik-adik. Kalau cikgu kata objek bagi A ni bentuknya begini. A celik. Adakah ini suatu bentuk transformasi? Tidak. Kenapa? Sebab dia punya bentuk tak sama. Faham? Okay, let's say kalau cikgu main game lagi dengan adik-adik. Dia kata image kepada objek ini adalah macam ni. Dia lebih kecil daripada gambar asal. Adakah ya atau tidak? Tidak. Ini bukan transformasi. Kenapa? Sebab dia melibatkan saiz yang tak sama. Yang ni besar, yang ni kecil. Faham cakap ni? Alright, good job. So ini adalah asas yang adik-adik kena tahu. Mengenali apa itu transformasi yang ada dalam silibus adik-adik. Sebenarnya ada benda lain. Tapi cikgu dah nak up sangatlah. Elak nak awak pening sebenarnya. Actually ada pembesaran dan pengecilan sebenarnya. Tapi untuk silibus adik-adik, apa yang adik-adik kena tahu adalah dia punya syarat utama adalah tertakluk kepada dua ni sahaja. Untuk mengenal dia adalah transformasi isometri
pastikan bentuknya adalah sama dan saiznya juga adalah sama. Dapat ke depan? Alright, good job. Alhamdulillah. So inilah asas, benda asas yang adik-adik kena tahulah. Okay, next. Apa lagi? Okay. Apa lagi Okay, jangan risau. Next part. Apa yang adik-adik kena tahu adalah jenis. Okay. Jenis transformasi. Jenis transformasi yang ada. Apakah jenis transformasi yang adik-adik kena tahu? Ada berapa? Ada 3. Siapa yang nak belajar? Of course, awak akan familiar apa yang cikgu mention kat sini. 3 jenis transformasi yang adik-adik kena tahu adalah ini. Yang pertama adalah jenis transformasi translasi. Okey. Yang kedua, jenis transformasi pantulan. Dan yang ketiga, jenis transformasi putaran. Hal ini sangat penting untuk adik-adik kenal pasti apakah perbezaannya. So, untuk makluman video yang pertama ni, bahagian yang pertama, cikgu akan fokuskan kepada translasi sahaja dulu. Okey, insyaAllah ada sambungan lain untuk pantulan dan juga putaran. Boleh? Alright, good job. So, actually translasi ni dia punya ciri-ciri ni bahasa mudah kan. Cikgu nak bantu adik-adik faham sebenarnya. Translasi ni adalah melibatkan perubahan suatu objek. Pergerakan ataupun perubahan kedudukan satu objek, contoh objek A kepada objek B yang melibatkan apa? Yang melibatkan bentuknya mesti sama. Of course ni adalah syarat asas untuk kesemua transformasi. Okay? Yang kedua adalah mesti pastikan size-nya pun sama. Faham Dan dia punya orientasinya adalah sama. Faham maksud cikgu? Orientasinya mestilah sama. Faham setakat ni? Okey, tak apa. Nanti cikgu akan tunjuk contoh. Apakah orientasi tu? Okey? Setakat ni dengar dan fahamkan dahulu. Jangan risau. Boleh setakat ni. So, untuk translasi, pastikan ada 3 syarat ni untuk menepati syarat-syarat yang dia adalah transformasi translasi. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, dekat dalam translasi ni, apa yang adik-adik kena tahu adalah apa? Adalah dia punya jawapan. Ataupun dia punya, nak cakap apa ya bahasa mudah untuk adik-adik faham ni. Kalau soalan boleh tanya tau, daripada objek, contohlah objek A dan kepada image B contohnya. Apakah translasi dia? Maksudnya apakah pergerakannya? Macam tu. Pergerakan tu boleh ditunjukkan dengan nilai ke kiri, ke kanan, atas atau ke bawah. Dan jawapan dia mestilah dalam bentuk macam ni. Atas A, bawah B. Okay. So, ni cikgu terangkan dulu. Nanti cikgu akan bagi contoh. Jangan risau. Mudah je. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan mesti macam ni kalau soalan tanya apakah translasi bagi objek A dan image B macam tu. Dia nakkan pergerakan dari segi kuantiti, dari segi gerakan titik pada satah. Kalau A ni merujuk kepada sama ada gerakan tu ke kanan ataupun ke kiri. Kalau B ni gerakan ke atas ataupun ke bawah. So of course dia berkaitan dengan nilai. Dan bila berkaitan nilai yang melibatkan pergerakan ke kanan, ke kiri, atas ke bawah, of course dia akan melibatkan simbol juga. Kalau ke kanan dia adalah positif, kalau ke atas dia adalah positif, dan kalau ke kiri dia adalah negatif dan ke bawah dia negatif. Untuk senang ingat tak? Kita pernah belajar kan pasal graf ataupun garis nombor. Kalau garis nombor ke kiri dia negatif, ke bawah dia negatif. Ingat. Kalau ingat alhamdulillah. Dia sama je. Tak perlu nak hafal. Asalkan ada ingat konsep ni. Faham konsep ni, kedudukan garis nombor tu. Atas, bawah, kiri, kanan. Yang mana satu positif, yang mana satu negatif. Okey tak sekat ni? Okey? So, jom kita tengok contoh soalan. Untuk menambahkan lagi kefahaman adik-adik berkaitan apa yang cikgu dah terangkan daripada tadi. Alright, jom kita tengok contoh soalan yang pertama. Okey. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan transformasi? Macam mana kita nak jawab soalan ni adik-adik? Okey. Tengok soalan A dulu. Dia tanya kita yang mana menunjukkan transformasi. Kalau ya, kenapa? Dia nak reason dia. Oh, of course, bila dapat soalan macam ni, tolong perhatikan betul-betul, gariskan key point yang dia nak. Dan highlightkan, ada dan. Maksudnya dia nak jawapan yang pertama dan jawapan yang kedua. Okay, jom. Soalan A. Adakah ini transformasi? Pandai, jom. Cikgu tahu ada yang respon. Alhamdulillah. Ya. Dia adalah transformasi. Ia adalah transformasi. Lebih kurang macam ni. Boleh jawab macam ya, transformasi. Ya adalah transformasi.
Okay, let's say cikgu bagi jawapan tu dalam pendek saja. Ya, transformasi. Kenapa? Kenapa kita panggil dia transformasi? Siapa ingat dekat sini, apakah syarat utama untuk menunjukkan dia itu adalah transformasi? Ingat tak? Ada dua syaratnya kan? Apa dia? Yang pertama, bentuk adalah serupa ataupun sama. Yang kedua apa? Dia punya saiznya adalah sama ataupun serupa. So, cuba lihatkan jawapan A ni. Apa jawapan kita kena bagi kat sini? Pandai. Ya, dia transformasi sebab saiz dan bentuk adalah sama. Macam tu je. Senang ke senang? Saiz dan bentuk adalah sama. Okay, next. B. B pula. B kat bawah ni. Adakah dia transformasi? Excellent. Tidak. 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 Sebab dia punya bentuk berbeza. Kan kita tahu ni segitiga ni, trapezium. Bentuk berbeza. Macam tu sahaja. Atau bentuk tak sama. Okay. C. Excellent. Tidak juga. Kenapa? Ini memang dah terangkan lah. Memang dah terang-terang. Yang ini kecil, ini besar. So, dia tidak lah. Sebab saiznya tidak sama. Saiz tidak sama. Macam ni je. Alright. Next. D. Adakah ya atau tidak? Pandai. Good job. Ya. Ini adalah transformasi. Okay. Sebab apa? Sebab kedua-dua syarat menepatilah. Apa dia? Sebab bentuk dan saiz adalah sama. Itu sahaja. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Boleh ke boleh? Okey, kejap. Kalau boleh, Alhamdulillah. So now, kita pergi kepada contoh soalan yang lain. Okay, soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah contoh soalan transilasi. Ini yang cikgu mention tadi, pergerakan pada satah. Okey, atas, bawah, kiri, kanan. Okey, kedudukan A dengan B. Okey, jom. That's why cikgu tunjukkan contoh soalan supaya adik-adik faham macam mana nak jawab soalan. Actually senang sangat. Of course kena faham dululah. Baru istilah faham, senang tu datang. Okay, so bila jumpa soalan macam ni, bila adik jumpa je bahkan tentukan transilasi. Terus lock dalam kepala apa dia? Pastikan jawapannya, bentuknya begini, atas ada nilai A, bawah ada nilai B. Faham? So, atas bawah ni ada dia punya macam mana tata tanda, bukan tata tanda, something like susunan dia. Pastikan bermula dengan A baru B. A tu apa? A adalah pergerakan ke kanan ataupun ke kiri. B adalah atas ataupun bawah. Tadi cikgu dah mention kan, kiri kanan apa, atas bawah apa positif, mana negatif, macam tu kan. Ini adalah positif, ini adalah negatif atas bawah ni. Dapat? Okay, good job. So now, bila soalan minta kita translasi, apa yang adik-adik kena tahu adalah, of course, kita nak tengok bahasa mudahnya ke mana perubahan tu berlaku. Ini adalah objek. Kenapa cikgu kata objek? Ingat tak cikgu dah share tadi? M ni adalah objek. Yang ada challenge sikit ni adalah image. Of course, bila kita nak cari translasi suatu gambar, of course, mestilah pergerakan tu daripada objek kepada image. Ulang balik. Daripada objek kepada image. Ulang balik. Daripada objek kepada image. Bukan image kepada objek untuk cari translasi. Faham ke faham? Okay, faham. Alhamdulillah. So, jom kita jawab sama-sama. Let's see, bila dapat soalan ni, sangat penting untuk adik-adik cari satu tempat yang sama kedudukan dia. Let's see, kalau adik ambil bucu sini, makanya adik kena ambil bucu sini juga. Kenapa cikgu kata bucu situ, bucu sini? Sebab nak cakap pergerakan dia. Titik sini mesti ke sini. Faham Jangan pula pergi ambil yang kat sini. Faham tak? Mesti kedudukan dia sama. Kalau adik-adik ambil titik dekat sini, pergi ke sini, dia tak selari lah. Dia tak sama lah, walaupun bentuknya sama. Itu tips dia. Yang ramai pelajar kadang-kadang silap. Oh, patutlah saya salah cikgu. Saya salah ambil tempat lah. Okay. So, jom kita perhati dekat sini. So, bila jumpa soalan sebegini, apa yang adik kena tahu? Kita ambil dulu plot mana titik aku nak. Ni satu, ni satu. Ingat, tadi cikgu kata apa? Nak cari translasi, gerak daripada objek dulu ke image. Pandai. Kita kena gerak daripada objek dulu. Let's say, kita gerak kepada objek ni. Nak kepada image ni. Ke kiri dulu ke ataupun ke atas? Pandai.
Kita kena ke apa? Ke kiri dulu. Sebab A ni, kedudukan atas ni. Dia kata atas ni, nak jawab A ni, nak bagi jawapan dalam bentuk ni. Nak bagi jawapan dalam bentuk ni, translasi untuk soalan A ni, mesti isi yang atas dulu. Atas ni adalah pergerakan ke kiri atau ke kanan. So, bila kita nak pergi ke kiri ke kanan tu, ke kiri ke kanan? Of course lah ke kiri. Sebab titik ni dekat sini. Faham tak? Kalau faham, alhamdulillah. So, kita kena ke kiri lah. Berapa gerakan dia? Okay, jom kita buat sama-sama. 1, 2, 3. Ke kiri. Ke kiri negatif ke positif? Negatif. So, negatif 3. Kenapa stop sampai sini? Sebabnya kita nak sampai kat sini. Kalau kita lajak 1, dia ke sini nanti. Terbabas dah. Faham maksud cikgu? Kalau faham, alhamdulillah. So, negatif 3 je. Dan kita continue journey kita nak kepada image tadi. Pertama, 2, 3, 4. Kita naik atas. 4 kotak. Makanya 4. Positif, negatif? Positif. Tengok balik anak pandang ni. Faham setakat ni? So macam ni lah kita nak jawab soalan ni kelas. Boleh ke boleh? Alhamdulillah. Begini sahaja translasi. Okey, jom kita tengok soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua, B ni. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Of course, sangat penting untuk adik tahu adalah pastikan jawapan ni kita jawab atas dahulu dan baru bawah. Atas ni apa? Adalah pergerakan kiri ataupun ke kanan, bawah lah atas ataupun bawah. Sama juga konsep dia. Bila kita nak jawab soalan ni, apa yang adik kena tahu adalah cuba detect yang mana satu objek, yang mana satu image. M, ini adalah objek. Sebab dia tak dicalit. Yang ini adalah image. Okay. Settle step yang pertama. Step yang kedua, apa yang adik kena tahu adalah pilih satu bucu atau satu titik yang sama kedua-dua objek dan image. Contoh, cikgu ambil yang ni lah. Dengan yang ni. Pastikan kedudukan sama jangan pergi ambil tempat yang lain. Okey, jom. Kita nak gerak objek ke image ke image ke objek? Pandai. Kita ambil daripada objek ke image. Kita nak ke kiri ke kanan? Pandai. Kita kena ke kiri lah. Sebab image ni berada di sini. Takkan nak ke kanan. Ke kanan rumah sebelah. Faham? Alright, good job. Jom kita gerakkan titik tu. 1, 2, 3, 4. Stop. So, 4 sahaja. Bila dia ke kiri, dia adalah negatif. Dan ke bawah. 1, 2, 3. 3. Bila ke bawah, dia pun negatif juga. So, end up dapat tak nilai dia? Negatif 4. Negatif 3. Inilah jawapan translasi untuk soalan B. Senang dan senang. InsyaAllah senang kalau kita faham cara dia. Boleh? Alright, good job. And then, for the last one, jom kita tengok contoh soalan C, kelas. Okay, sama juga. Benda pertama yang adik-adik kena tahu adalah apa? Yang mana satu objek, yang mana satu image. Ini adalah objek, ini adalah image. Lepas tu cari apa? Kita cari satu titik yang dia plot, yang kita boleh plot dan kita boleh tentukan kedudukan di mana. Contoh. Contohlah, cikgu ambil ni lah. Dengan ini. Kita nak gerak dulu daripada mana? Objek ke image ke objek? Pandai, kita gerak dulu objek. Kiri kanan ke atau bawah? Mestilah kiri kanan dulu. Boleh tak ke kanan? Tak boleh. Boleh ke kiri? Pun tak boleh. Sebab dia tak ada pergerakan menyebabkan kita hampir ke sini. Faham tak maksud cikgu? Bila tak ada pergerakan, yang seakan-akan macam soalan B dengan A ni, makanya kosonglah jawapan dia. Faham? Okay, good job. So, daripada objek ni kita ke bawah terus. Terusan ke bawah. Berapa pergerakan? 3. Dan negatif. Untuk mencapai kepada image. Maka ini sahaja jawapan dia. Faham ke faham setakat ni? Okey, good job. So inilah jawapan dia. Beginilah untuk kita jawab soalan translasi. Kalau soalan tanya. Faham setakat ni? Alright, good job. So now kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, kali ni dia suruh kita buat apa? Melukis image. Tadi dia bagi kita translasi, betul? Dia bagi kita translasi. Dia bagi kita gambar. Dia bagi objek, dia bagi image. And then dia suruh kita cari translasi. Kali ni dia terbalik. Dia dah bagi jawapan tapi dia nak image. Dia nak gambar lagi satu. Faham? Ini adalah objek dan dia suruh kita lukiskan image. Okey adik-adik, enjoy dengan soalan ni. Sangat mudah kalau adik-adik faham cara untuk kita jawab soalan ni. Actually sangat mudah. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
So clue dekat sini adalah dia suruh kita lukis. Lukis apa? Lukis image. So, ingat kalau objeknya M, maka ni image tu kenapa? Image tu mestilah ada M caleg. Macam tu. Okay, so kita mula dengan soalan A dulu. Dia kata apa? Negatif 2, negatif 4. So benda pertama yang adik-adik kena ingat adalah apa? Negatif 2 ni merujuk kepada apa? Pergerakan apa? Kiri kanan Kiri atau kanan. Yang ni atas atau bawah. So pastikan kita mula atas yang negatif 2, negatif 4. Pandai. Kita kena mula dulu dengan yang ni dulu. Maksudnya pergerakan tu kena ke kiri ataupun ke kanan. Kalau tengok negatif 2 ni kita kena gerak ke kiri. Kalau kita tengok yang negatif 4 ni kita kena gerak ke bawah. Itu makna dia. Faham sekarang ni? Alright, good job. So jom kita buat pergerakan. Ini namanya transformasi adalah perpindahan, perubahan daripada objek kepada image. Dari satu tempat asal kepada tempat yang lain. So sekarang kita nak ubah kedudukan M ni kepada tempat yang lain. Berdasarkan yang A ni. Faham tak? Macam mana? Okay, jom. So of course kita dah ambil dua titik yang sama dulu. Titik yang sama. Ambil satu titik dulu. Pergerakannya dia kata negatif 2 kan. Ke kiri kan. Gerakkan. 1, 2. Dan lepas tu ke bawah 4 kan. 1, 2, 3, 4. So bermakna titik hijau ni dia akan berpindah dekat sini kedudukan dia. Untuk pengetahuan adik-adik sebenarnya soalan sangat mudah tau. Kalau adik-adik tak buat tempat yang lain, yang ini gerak-gerak ni pun adik boleh tunjukkan jawapan tu terus sebenarnya. Okey, boleh terus tunjuk jawapan tu sebenarnya. Ataupun boleh terus tunjuk lukis gambar image tu. Contoh macam ni. Ada berapa kotak ni? 2 kan? Makanya adik lakar je lah 2 kat sini. Of course kena pakai pembaris ya. Cikgu tak ada pembaris ni. Sebab juga pakai drawing tablet. Kita lakarkan. Dan ini adalah image bagi M, bagi soalan A. Faham? Begini sahaja. Okey, jom. Cikgu, kalau saya tak yakin, saya nak lakar juga setiap bucu ni, boleh. Tak jadi masalah. Caranya lah, let's see. Ada dia letak kat sini. Follow sahaja dia punya translasi negatif 2. Gerak negatif 2. 1. Sorry. No need lah. 1, 2, 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Titik sini, dia akan bertembung dengan titik sini juga. Sama juga titik atas ni. Jadi kita gerak sama-sama. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Sama ke sama? Sama. Sebenarnya bila kita nak melukis image ni, of course dia bergantung kepada gambar tu. Kalau gambar tu tak complicated, memang kita senang. Dapat je satu titik, kita lakarkan sebiji macam gambar objek. Semudah itu sahaja. Senang je kan? Okay, good job. So now kita nak pergi kepada soalan B pula. Okay, soalan B. Kita dah lakarkan ni kan? Yang ni A ni jawapan. Okay, cikgu pilih warna lain pula. Cikgu pilih warna biru. So kita nak lukis warna biru ni B B 3, negatif 1. Ingat 3 ni adalah bahagian kiri atau kanan. Atas tu Yang negatif 1 bawah ni mestilah atas ataupun bawah. Soalan cikgu pada adik yang tengok video recording cikgu ni. 3 tu kiri atau kanan? Pandai, kanan. Buat positif. Negatif 1 ni atas ke bawah? Pandai. Dia di bawah. So jom kita buat pergerakan titik daripada objek yang asal. Bukan ni. Ini jawapan untuk A. Okay, jom. Let's say cikgu ambil titik yang ni. 3 kan? Gerak 3. 1. Mesti atas dulu kelas. 1, 2, 3. And then ke bawah negatif 1. So ini adalah tempat yang baru, image yang baru, kedudukan M caleg yang baru. Bila kita tahu titik sini akan sama titik sini, makanya kita boleh lakar dia terus sebenarnya lakaran tu. Sama teknik yang cikgu ajar tadi. Okey, so sini gariskan, sini 2 kotak, ambil pembaris, sambung. And then ini adalah M caleg untuk soalan B. Boleh ke boleh? Senang je kan? Senang je. Of course adik-adik kena banyakkan buat latihan. Cari soalan-soalan berkaitan translasi. Okey, untuk kekalkan kefahaman adik berkaitan macam mana kita nak lukis lukis image translasi terutamanya. Ataupun kalau soalan tu tanya apakah translasi bagi objek image tu. Okey? Okey, jadi cikgu harap video ni dapat membantu menambah kefahaman adik-adik berkaitan dengan matematik. Okey? So jadi, kalau rasa video cikgu Insyirah ni membantu, jangan lupa klik like,
share dan subscribe IPCHD channel untuk belajar matematik bersama Cikgu Insyirah. Jadi itu saja video kita kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.